Okey, para penonton, di depan para penonton sekarang ini seorang aktivis, penggiat dalam politik, ahli UMNO, sudah 40 tahun dalam UMNO. Maksudnya, saya rasakan sudah 2/3 daripada umur. 2/3 daripada umur adalah tertumpu kepada membuat kerja-kerja UMNO. Jadi maknanya kalau kita nak tahu tentang degup jantung UMNO, sama ada di peringkat cawangan, sama ada di peringkat bahagian, sama ada di peringkat negeri, sama ada di peringkat pusat, antaranya saya merasakan saudara Abdul Zahid ini adalah orang boleh dikatakan authority untuk memperkatakan sesuatu tentang UMNO. Saya nak pergi kepada berikutnya. Okey, sekarang pemilihan akan berlaku bagi MT ialah pada 19 hari bulan. Saya baca dalam blog, saya baca dalam Facebook, saya baca dalam banyak tulisan-tulisan dalam akhbar-akhbar, cara pemilihan baru ni, metodologi pemilihan baru ini dibanding yang dirangka sejak tahun 2009 begitu, pelaksanaannya 2013 ini banyak mendapat kritikan-kritikan daripada pimpinan-pimpinan tertinggi UMNO sendiri mengkritik tentang implementasi tentang pelaksanaan pemilihan baru ini. Antaranya ialah masa yang tidak cukup, antaranya ialah padang yang tidak sama rata di antara orang yang berjawatan, sama ada menteri, timbalan menteri atau jawatan dalam JLC dan sebagainya, sama ada orang-orang yang memang sudah terkenal, bukan saja dalam politik dan di luar politik pun sudah terkenal, yang namanya terpampang dalam akhbar, dalam TV dan sebagainya, nak disamakan dengan orang yang baru yang tidak pernah terkenal, orang baru dalam puteri, orang baru dalam pemuda, orang baru dalam wanita dan sebagainya. Dikatakan ketidakadilan itu berlaku di situ. Agaknya macam mana komen seorang yang nampaknya orang yang begitu kokoh hidup bersama dengan UMNO? Saya melihat dari segi Datuk, dari segi masalah dalaman UMNO itu sendiri, dan apa yang berlaku ni di atas kehendak ahli-ahli UMNO sendiri yang minta supaya dihapuskan politik wang. Tetapi di dalam menghapuskan politik wang ini, masalah baru datang, dan inilah masalahnya bertahun-tahun semenjak saya menyertai UMNO, ialah ketidakjujuran atau tidak ikhlasnya ahli-ahli UMNO terhadap keputusan parti di peringkat bahagian. Itu sebab kalau kita lihat sejarah dulu ada pencalonan banyak jumlahnya, tetapi akhirnya kalah. Dan ada yang jumlahnya kecil saja pencalonan dan layak untuk bertanding, menang. Dari itu kita merubah kepada satu sistem yang baru ini, yang mana akar rumi boleh membuat keputusan. Jadi soal yang Datuk kata tidak cukup masa dan sebagainya, pada saya, bagi anggota parti yang dah bergerak cergas, macam saya 40 tahun, maka pada saya layak untuk menawarkan diri dan saya tidak perlu nak mengatakan bahawa saya tidak diberi peluang. Kerana saya sudah diberi peluang selama 40 tahun bekerja di dalam parti ini, menjadi aktivis, dan tentulah kalau saya bergiat dalam peringkat politik nasional, saya mempunyai hubungan dengan beberapa pemimpin luar daripada kawasan saya. Tetapi kalau dia pemimpin hanya di peringkat bahagian saja atau negeri saya rasa memang tidak sewajarnya untuk dia bertanding. Dan keadilan yang dikatakan menteri dan timbalan menteri itu ada kelebihan pada yang tidak menteri seperti saya ini, saya rasa pun tidak adil. Kerana ada menteri dan timbalan menteri pada saya patutnya lebih susah kerana dia diukur dengan reputasinya. Tetapi mindset orang-orang UMNO ni mesti diubah, bahawa menteri ini tidak mestinya diterima kerana dia menteri, tapi dia gagal. Seorang menteri yang rasuah, seorang bekas menteri yang luka, maksud saya itulah yang membuat kesalahan dalam parti, masih lagi diterima oleh ahli UMNO untuk menjadi pemimpin. Dan ada orang yang tidak mempunyai proses kepimpinan di peringkat bahagian contohnya, atau proses kepimpinan peringkat majlis setinggi sendiri, tiba-tiba nak bertanding naik presiden sebagai contoh. Jadi ini adalah satu benda yang agak saya bimbang, bahawa apa yang dilakukan sekarang dalam UMNO ini memang penambahbaikan yang baik, tetapi penerimaan tradisi ahli-ahli UMNO yang ada sekarang ini yang menyukarkan.